Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Tan Sri Speaker. Saya ucap terima kasih kerana diberikan peluang kepada saya untuk mengucap dan berbahas berkenaan dengan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12. Antara 5 sektor KDNK, perkhidmatan, perbuatan, pertanian, perlombongan dan pengkuarian pembinaan, sektor pertanian merupakan sektor yang berjaya menyelesaikan isu, bukan sahaja antara sektor berjaya menyelesaikan isu untuk menambahbaikkan dasar dan tadbir urus. Bahkan berjaya mengeluarkan 2 dasar, iaitu dasar agro makanan negara dan dasar agri komoditi negara. Namun negara kita sekali lagi terkejut apabila India dan Thailand dan beberapa negara lain yang telah membuat polisi berkenaan dengan dasar ekspor beras ke negara lain. Sebagaimana yang kita ketahui, India yang menguasai 40% beras di peringkat global. Maka setentulah apa yang dilakukan ini akan memberikan kesan kepada negara kita. Kerana negara kita masih lagi bergantung sebanyak 37.4% daripada beras import. Walaupun kita mempunyai kawasan pengeluaran padi yang agak luas, namun ianya belum dapat kita mengatasi berkenaan dengan kecukupan bekalan beras. Persoalan pertama, sejauh manakah usaha efektif pihak kerajaan dalam memastikan kita benar-benar mampu mencapai kadar sara diri SSR bagi makanan utama seperti beras, daging dan sebagainya, supaya kita tidak bergantung kepada negara lain. Sebagaimana kita maklum, hampir 60 bilion kos untuk kita import makanan daripada negara luar. Dari segi jaminan keselamatan ianya tidak baik. Yang kedua, bagaimana pihak kerajaan mampu melaksanakan perkongsian pintar antara kawasan efektif pengeluaran padi seperti di Skintan dengan kawasan-kawasan lain seperti mana juga di Bagan Serai. Yang ketiga, apakah langkah mitigasi untuk mengurangkan risiko dan kerjasama yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan dalam menangani kesan bencana kepada kawasan tanaman padi seperti yang berlaku di kawasan saya sekarang ini dan juga di kawasan-kawasan lain. Saya ucap terima kasih kepada Kerajaan Negeri Terengganu yang telah pun berjaya mengeluarkan padi sehinggakan ianya boleh juga digunakan untuk di negeri-negeri lain dengan kawalan harga yang sama seperti mana dijual sebelum ini dan juga sekarang. Dalam keadaan di tempat lain sukar untuk mendapat beras tempatan, di Terengganu mampu dibeli dengan harga sebanyak 5 kilo RM13. Ini kesemuanya ialah apabila adanya satu political will daripada pihak kerajaan, daripada pemimpin, maka ianya menghasilkan seperti mana yang kita kendaki. Penanaman padi semakin kurang dan terhakis. Dulu apabila orang, kalau kita pergi tengok termasuk di negeri yang dipertua, kalau kita lihat rumahnya besar, kehidupannya mewah, itu kita tahu itu adalah merupakan pemilik dan pengusaha padi. Sekarang amat menyedihkan. Di tempat saya berlaku di Pesawah Kedai 2 nama dia. Sempadan antara Bagan Serai dengan Parit Bunta. Tuan-tuan bayangkan,
padi yang dibuat 3 ekar hanya dapat hasilnya sebanyak 950 kilo saja. 950 kilo. Artinya 1 ekar tak sampai pun 500 kilo. Tak sampai pun 400 kilo. Antara faktornya yang menjadikan kesengsaraan yang dialami oleh penanam padi. Pertama, padi kena penyakit. Yang kedua, input pertanian seperti mana baja, racun makin meningkat dan kadar upah baja juga makin meningkat. Saya boleh letakkan di sini bagaimana anggaran kenaikan harga bahan dan penyelenggaraan sawah pada September tahun 2023. Contoh dia, jualan padi dulu harga lama RM1,250 satu tan. Sekarang naik sebanyak RM1,700 satu tan. Artinya kenaikan 36%. Upah bajak dulu RM80 seka, sekarang RM90 seka. Artinya kenaikan sebanyak 12,5%. Harga mesin seperti pam racun dulu RM1,700, sekarang RM2,300 satu unit. 35% kenaikan. Minyak Indian jentera sebanyak 18 liter RM190, sekarang RM220. Kenaikan sebanyak 15,7%. Benih padi, ni pelik ni. RM35 dulu sebanyak 20 kilo, sekarang sudah naik sebanyak RM56. Arti kenaikan sebanyak 60%. Upah jentera dulu RM70 satu ekar, sekarang RM90 satu ekar, kenaikan sebanyak 28,5%. Upah meracun RM27, naik kepada RM30 seka, 11,1%. Racun rumpai dan serangga, dulu RM270 untuk 20 liter, sekarang naik sebanyak RM300, sebanyak 10%. Upah buruh tabu baja, dulu RM8 sekampit, sekarang sudah naik RM10 sekampit. Upah tuai, dulu RM105 satu tan, sekarang sudah naik sebanyak RM125 satu tan. Artinya sebanyak 19% kenaikan. Yang ketiganya ialah masalah yang menjadikan faktor yang dihadapi oleh petani hari ini, ialah masalah saliran air dan pengairan yang tidak cukup. Di tempat saya baru ni, air terpaksa dicatu. Cuba bayangkan, nak buat padi macam mana? Air dicatu. Sehingga kan petani tidak mampu untuk membuat padi dan juga menghadapi masalah untuk menguruskan urusan sawah mereka. Yang kelima, padi ringan. Petani bukannya tidak menggunakan teknologi terkini. Malahan mereka menggunakan teknologi terkini, menggunakan drone ketika untuk membaja dan juga meracun. Dalam hal ini, jika pihak kerajaan tidak campur tangan, maka petani akan beralih ke tanaman lain. Kalau tindakan ini dilakukan, ini amat berbahaya dari segi keselamatan makanan pada masa akan datang. Cadangan saya, pertama ialah intervensi pihak kerajaan amat perlu jika mahu masa depan keselamatan makanan kita ini terjamin. Yang kedua, menggalak smart sawah berskala besar, smart SBB, yang bertujuan mengurangkan kebergantungan negara kepada beras import. Yang ketiganya, mengadakan kontrak farming supaya petani rasa secure, selamat untuk mereka bekerja dan hasil pertanian juga kita akan perolehi. Yang keempat, insurans takaful agro makanan. Sekiranya berlaku banjir, kemarau serta gangguan wabak penyakit, petani akan mendapat ganti rugi. Yang kelima, persatuan peladang biar dipegang oleh mereka yang mengetahui selok-belok pertanian. Bukan hanya untuk parking orang yang tidak ada merit mengenai pertanian. Ni letak dia pasal dia orang politik, dia tak erti apa pokok padi pun dia tak tahu, letak situ.
Jadi memang otak dia, otak untuk nak ambil allowance, itu saja. Yang keenam, PPK kena memecahkan monopoli kartel yang menindas pesawah daripada benih, racun, baja, drone, mesin ambil padi, lori dan kilang serta pemasaran. Artinya rantaian ini mesti dipegang oleh PPK untuk memecahkan kartel-kartel ini. Ini sedang dibuat oleh Jabat Zakat Kedah hari ini. Alhamdulillah, Jabat Zakat Kedah cuba buat daripada benihnya sampai kepada rangkaian kilang semua ada kepada mereka. Yang tujuhnya, PPK boleh menyediakan benih variety yang elok. Boleh bincang dengan pihak Mardi, UPM, Universiti Putra yang banyak membuat pendidikan seperti UPM ada Padi Putra 1 dan Putra 2. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Interforce UPM, Profesor Dr. Muhammad Rafi Yusof berkata, Padi Putra 1 dan Padi Putra 2 dalam penyelidikan mereka telah buat selama 9 tahun yang akan menghasilkan iaitu hasilannya sebanyak 8 hingga 12 tan padi bagi setiap 1 hektar. Jadi sebab itu perkara-perkara seperti ini patutnya perlu diambil perhatian oleh PPK. Yang seterusnya ialah PPK dengan kerjasama Agrobank kena membantu petani untuk memberikan pinjaman. Kerana hari ini petani dia terpaksa pinjam dengan kartel-kartel ataupun dengan toke-toke, pinjam dulu, maka akhirnya padi itu terpaksa jual kepada toke walaupun potongan dan harganya terpaksa diikut kerana mereka telah pun ambil duit tadi. Bila tanya pasal apa, dia kata agak mudah berbanding nak pergi ke bank. Dan akhir sekali ialah peruntukan untuk JPS kena supaya cukup untuk memastikan saluran terjaga dengan baik. Contohnya, dekat tempat saya ada pam dekat Padang Lalang sudah 10 tahun rosak. 10 tahun rosak. Sekarang duduk baiki dah 10 tahun rosak tak boleh pakai. Maka kita tengok akhirnya projek takungan air perlu diadakan segera untuk memastikan air ini sentiasa cukup terutama pada waktu-waktu kemarau. Tuan Yang Bertuah, akhir sekali ialah sikit rumusan dia. Buku ni kita tengok cantik, elok sebab yang dibuatnya oleh pakar-pakar kita yang berada di Putrajaya di semua kementerian. Cuma syarat nak berjaya yang pertama mesti ada satu political will. Baru boleh berjaya tentang perancangan yang kita lakukan. Yang kedua, kena dengar nasihat pakar dan ahli dia. Kita kena dengar daripada ahli dia. Supaya setiap kementerian ada pakar-pakar dia. Bukan banyak saya tahu bila jadi menteri ni kita faham. Datang macam-macam konsultan. Datang semuanya nak ambil duit mereka. Bukannya ada kepakaran sangat pun. Kita hendak mereka ni kita dengar kerana pakar yang ada pada mereka. Terutama tak perlu guna pakar luar pun. Kerana setiap kementerian sudah ada kehebatan yang ada di sana. Yang ketiga, melibatkan semua pihak. Sama ada kerajaan atau pembangkang untuk libat urus bagi menjayakan hal ini. Yang keempat, pastikan setiap sen dan ringgit sampai kepada projek yang kita rancang. Yang kelima, berikan projek ikut merit dan kebolehan, bukan kerana kabel orang tertentu untuk ambil persen ataupun untuk kaya 10% kekayaan 10%. Yang akhir sekali ialah pemimpin mesti menjadi suri teladan, cakap serupa bikin, bercakap benar dan jangan tipu. Kerana pepatah Arab sebut dia kata an-nasu ala dini mulukihim. Manusia rakyat itu akan ikut agama, tingkah laku ketua mereka. Terima kasih Yang di-Pertua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.